Sejahtera Salam Satu Malaysia. Rakan saya Musyidur Am Tibai, Zahid Ma'arif, rakan-rakan pimpinan Tibai, ahli-ahli Majlis Syuro, pengasas Parti Keadilan, Saudara Ruslan Kasim, nombor ahli 006, Saudara Ang Lam Yong, nombor ahli PKR. Ini dengar baik, saya nak bagi tahu yang PKR yang ada malam ni. Nang Lam Yong 012. Saya James Bond 007. Betul. Rakan-rakan pimpinan UMNO, Barisan Nasional, komponen parti, ahli-ahli karya masjid, ketua kampung, ketua kawasan, tuan-tuan dan puan-puan hadirat yang saya muliakan. Pertama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT kerana mengizinkan pertemuan kita pada malam ini di Lembah Pantai. Lembah Pantai bukan sebarang tempat. Dalam sejarah perjuangan kita reformasi, ini antara lubuk kubu paling kuat dalam kita membangkitkan semangat anak-anak muda dalam era reformasi pada tahun 90-an. Hari ini kita hadir sekali lagi di Lembah Pantai. Tentunya dalam keadaan yang berbeza. Satu dulu muda, sekarang tua sikit. Boleh tak sama ya? Tapi kena tak? Sebelum apa-apa saya kena beritahu. Kita hadir malam ini di kawasan ini atas nama Tibai. Jadi kerja pun Tibai, serangan pun luar biasa. Saya faham ada yang mungkin rasa tak senang sebab pukulannya pukulan maut, serangannya serangan mati, bahasanya pun bahasa kasar. Ada mungkin yang tak boleh terima. Tapi saya nak bagi tahu, saudara kena maafkan kami semua. Saudara kena faham perasaan kami. Sampai tadi ada yang bagi ugutan pula pada Partiban. Belum apa-apa ada ugut. Saya kata ini hilang akal ke apa yang nak ugut kita? Siapa yang nak berani ugut ni? Dia tak tahu rekod jenayah kelompok-kelompok ahli syura Tibai termasuk saya malam ini. Dia faham ke tak faham? Dia tahu ke kita ni siapa? Dia tahu. Kalau tak tahu saya bagi tahu. Saya lock up 14 kali. Penjara 2. Kemunting 1,5 tahun. Penjara Kajang 1,5 tahun. 3 tahun. Akta RSA sekali. OSA sekali. Akta rasa resmi OSA tak ada orang selain saya yang masuk dalam. Itu saya. Belum yang lain. Kalau cerita semua sampai besok tak habis. Yang lain Ruslan Kasim. Ini orang yang pertama yang masuk penjara, yang ditahan di bawah SE. Sebelum Anwar 20 September 98. Ini saya nak bagi tahu, yang baru masuk PKR, yang nak tunjuk hero, yang nak tunjuk action, nak tunjuk hebat, berani ugut kita malam ni. Saya nak bagi tahu, Ruslan Kasim orang yang pertama yang masuk ISA. 2798. Anwar 2898. Tanya Nurem. Dia 27. Anwar 2898. Itu sebab tahun 98. Apa? Saya nak bagi faham betul. Ini bukan sebarang manusia. Nak bagi tahu. Jadi janganlah nak bagi ugut. Kalau setakat belum tengok pintu penjara, pintu lokap, jangan nak ugut-ugut kita. Kita bukan sekadar takut ugut. Kita hari ini bersama di Lembah Pantai, kita nak bagi tahu kita mau perang habis-habisan di kawasan ini. Kita datang hari ini nak bagi tahu orang Lembah Pantai. Kita mau ambil balik ini Lembah Pantai. Kita mau bersihkan Lembah Pantai. Kita mau tebus setiap titis darah peluh
perjuangan dan pengorbanan kita. Yang salah ada satu ketika dulu. Hari ini kita mau putus. Sebab itu ada juga cakap aja. Yang lain tak sama. Sebab itu kalau belum sampai tahap cakap macam saya kepada orang-orang PKR dan PAS, jangan nak tunjuk you nak macam mana? You nak lawan orang macam saya? You nak lawan orang macam Musa Kasim? You nak lawan orang Mursyidul Am Timai? Berapa kali you berjuang? Apa yang you tahu tentang perjuangan? You nak tahu tentang macam mana tubuh Fatih? You nak tahu macam mana nak tarik yang Cina, yang India dalam Fatih Kadilan? Cara nak tarik Cina? Tanya dengan you. Dia pemimpin Cina pertama yang tubuh Fatih Kadilan. Ten Chua ke Elizabeth Wong? Tak ada. Ten Chua dia yang tarik. Jadi kalau nak pakai Ten Chua, malam yang India, itu tak mari lagi. Kalau tidak dia datang sama kita, sebab dia pun dagang kita ya. N Gopala Krishnan yang hormat. Itu antara yang awal. Kita pejuang-pejuang awal. Kita yang bela Anwar Ibrahim. Kita bela Anwar bukan sekarang. Kita bela Anwar masa dia dalam jail, masa dia panduan, masa Wan Izzah tak tahu buat apa-apa. Apa yang Wan Izzah tahu? Nur Izzah lagi dia tak tahu apa. Masa tu 17 tahun, 18 tahun, dia tahu apa? Wan Izzah tahu apa? Dia bukan orang politik. Dia bukan pernah pimpin parti. Tiba-tiba aja dia kenal jadi presiden. Sebelum itu dia isteri Ketua Menteri. Dia tahu apa? Yang bela, yang bina, yang tubuh Fatih Kadilan, ini muka-muka ini. Ingat sikit. Sebab itu dengar. Bila kita kata dengar, bila kita cakap dengar, punya kata ini jangan dengar. Sebab apa? Sebab kena beli. Ini muka kena beli. Ini muka jil, muka lokal. Macam mana nak beli? Tak mudah beli. Tapi jangan heran. Ini skrip mereka. Baru ni tengok Tengku Aziz. Tengku Aziz. Dia melihat Presiden DAP. Umur 78 tahun. Sepanjang perjuangan hidup dia, secara peribadi dan politik, sedetik pun dia tak pernah masuk UMNO atau PSS. Tak pernah. Daripada dulu zaman muda dia kerja di London, kerja di England, kerja tempat lah. Dulu luar negara, Gadri, lepas itu jadi Transparency International, Anti Corruption sampai balik Malaysia. Tak pernah. Lepas itu masuk di AP. Tak masuk UMNO, tak masuk PSS. Tak pernah sedetik pun dia dengan UMNO dan PSS. Tapi baru-baru ni, apabila dia nampak banyak lagi yang tak nampak, dia nampak, dia buat keputusan yang berprinsip macam kami. Dia buat sikap untuk tentang Anwar Ibrahim, untuk tentang Pakatan Rakyat yang Songsam. Apa mereka kata? Tengku Aziz kena beli. Masuk akal ke tak masuk akal? Ini orang tua, umur 78 tahun. Sepanjang 78 tahun hidup dia, tak pernah sekali pun dia dengan UMNO PSS. Tiba-tiba dia kena bayar dengan UMNO PSS. Mana masuk akal? Tak masuk akal. Sebab itu janganlah dengar. Kita bukan barang dagangan. Kita bukan jenis orang senang kena beli. Kalau kita jenis orang boleh dibeli, kita tak akan pertahankan seorang Bantuan sampai kita menjadi Bantuan. Gelap yang masuk kita. Ya. Apa kita nak pertahankan seorang Bantuan? Anwar tu kita tahankan dia Bantuan. Dia boleh buat apa? Dia boleh bagi apa kat kita? Apa dia bagi? Kalau kita mahukan habuan, kita tak sokong Bantuan. Kita tak bela Bantuan. Roslan Kasim tak akan duduk di depan Anwar masa Anwar nak jadi Bantuan. Tapi nasib baik duduk depan tak kena apa. Sebab tu bahaya sebab Anwar sudah di belakangnya. Biasa polis ramai memang ambil terus masuk ke Bukit Aman. Dia selamatlah, dia belum. Dia duduk di depan Anwar. Masa Anwar nak jadi Bantuan. Yang ada dalam PKR sekarang, yang ada dalam PAS sekarang, yang ada dalam Pakatan Rakyat sekarang,
duduk di depan Anwar, duduk di sebelah Anwar, duduk di sebelah kiri Anwar, duduk di belakang Anwar. Bukan masa Anwar nak jadi Banwan. Mereka duduk di keliling Anwar kerana mereka sangka Anwar. Itu beza mereka. Kami bukan nak dabik dada, tetapi jangan hina kita. Jangan hina kita. Rekod perjuangan kita ini, kalau digarap keseluruhan kita, tidak ada mana-mana pemimpin PKR baik, PAS baik, DAP baik yang dirangkul mereka semua boleh lawan perjuangan titis-titis perjuangan kami. Tidak. Kita bukan ada beda, tapi jangan hina. Dan mengapa kita hari ini bersama? Mengapa hari ini kita buat sikap untuk bergerak seperti mana kita bergerak 10-15 tahun yang lalu? Mengapa kita bergerak? Saya ingat senang, tak senang. Saya ingat mudah, tak mudah. Dulu mungkin lebih mudah. Sebab dulu mudah. Boleh tahan lagi. Sekarang dah 15 tahun lebih tua. Nampak je mudah mai. Dah 15 tahun lebih tua. Tak mudah. Tak mudah saudara. Nak round satu Malaysia. Tiap malam. Sudah bermalam-malam. Bukan program tiba ya. Program macam-macam program ada. Kan? Cabai ke apa tak kira. Tiap-tiap malam round. Ya. Mengapa? Mengapa kita bermati-matian? Mengapa kita berhabis-habisan? Mengapa kita mengambil inisiatif ini? Mengapa? Ini bukan soal hati. Ini bukan soal Barisan Nasional saja. Dia bukan soal Najib Tun Razak saja. Ia soal maruah kita. Ia soal negara kita. Kita tahu serangan mereka ini bukan serangan kepada Bati. Bukan sekadar serangan kepada Barisan Nasional. Bukan sekadar serangan kepada UMNO. Bukan sekadar serangan kepada Najib Tun Razak, kepada Rosma, kepada Muhyiddin, kepada pimpinan. Tidak. Serangan mereka ialah untuk merosakkan, menjahanamkan, mengganapkan negara ini. Jangan main-main. Jangan main-main. Ini serangan yang boleh mengganapkan. Apakah belum cukup iktibar yang kita tengok di seluruh dunia hari ini? Berapa banyak kerajaan yang kuat, yang bermaruah, yang gagah melawan kuasa-kuasa barat, tumbang satu persatu. Dihina pemimpin mereka satu persatu. Apakah belum cukup? Tunjuk kepada kita, mana ada lagi negara yang bermaruah, yang punya kekuatan, yang berdaulat, yang mampu pemimpinnya berdiri dengan berani mengatakan no kepada kuasa besar. Tunjuk saya dalam muka bumi hari ini. Mana? Tak ada. Malaysia, kita salah satunya negara yang bertahan dalam keadaan kuasa-kuasa barat seperti kata Lam Yong tadi sudah lama. Dengan kebangkitan kuasa Asia, dengan kebangkitan China, kebangkitan Jepun yang memang sedia ada, Korea, Taiwan, lepas itu India, Indonesia. Ini semua negara-negara yang jauh kekuatannya dan kepanjangnya jauh lebih hebat daripada kelompok-kelompok negara-negara barat yang semakin lama semakin kuat. Dalam pertarungan ini saudara, kuasa-kuasa barat tumpuannya kepada rantau ini, kepada Malaysia. Karena apa yang ada pada Malaysia? Minyak kita tak banyak lah. Apa kekuatan Malaysia? Apa pentingnya Malaysia? Pentingnya Malaysia sebab kita menguasai satu perairan dalam dunia ini yang menjadi penghubung antara timur dan barat. Nama perairan itu adalah Selat Melaka. Dan perairan inilah yang menjadi perhitungan dan percaturan strategik bagi kuasa barat dan kuasa timur untuk mereka menguasainya supaya mereka merasa lebih selesa.
masyarakat. Mereka mau kuasai, tetapi tidak ada sampai ke tahap hari ini, jam ini, saat ini, waktu ini, Selat Melaka masih kekal sebagai selat yang neutral, yang bebas, yang tidak membenarkan mana-mana kuasa asing untuk meletakkan pangkalan tentera mereka. Kenapa? Karena ada satu kerajaan, sebuah negara kecil yang kuat, yang bermaruah, yang mempertahankan semangat ini, semangat kebebasan ini, yang tidak membenarkan kuasa asing, khususnya kuasa barat, untuk meletakkan pangkalan tentera di Selat Melaka. Apa nama kerajaan itu? Nama kerajaan itu adalah Kerajaan Malaysia yang ditunjangi oleh UMNO dan Barisan Nasional. Ini habis. Indonesia yang besar itu ratusan juta, 10 kali ganda lebih besar dari Indonesia. Mereka pun sudah dikompromi. Sebab apa? Mereka dahulu dia dah rosakkan Indonesia. Siapa yang rosakkan Indonesia? Orang yang sama yang bersekongkol dengan Anwar Ibrahim yang merosakkan Iraq. Wolfowitz, Paul Wolfowitz, arsitek perang Iraq, yang menyerang Iraq, yang menjahanamkan Iraq. Sebab apa dia jahanamkan Iraq? Karena Iraq ada 3 faktor penting yang akan menjadi ancaman kepada kuasa Israel. Pertama, simpanan minyak paling besar di tanah Arab, Iraq. Kedua, simpanan air paling besar di tanah Arab, tanah Iraq. Ketiga, khazanah ilmu, khususnya ilmu Islam. Ini kawan pas Al-Ghazali dari mana? Syekh Abdul Qadir Jalani dari mana? Daripada tanah Iraq. Ini khazanah roh Islam yang paling kuat di tanah Arab. Bukan sekadar itu, kelompok saintis-saintis yang paling hebat dalam dunia Arab berada di Baghdad. Kenapa? Karena tradisi ilmu Arab yang paling hebat dibina dengan semangat Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jalani dan sebagainya, Nuruddin dan juga Salahuddin Al-Ayyubi, itu dibina di tanah Arab. Sebab itu sampai hari ini, sampai sebelum dibom, diperang, tanah Irak itu melahirkan saintis-saintis bertaraf dunia yang boleh menyayangi dan memberi ancaman kepada saintis-saintis Islam. Sebab itu strategi mereka ialah jahanamkan Irak. Siapa buat strategi? Manusia Yahudi keparat yang bernama Paul Wolfowitz. Siapa Paul Wolfowitz? Sebelum dia balik ke Amerika Syarikat, dia adalah duta besar Amerika Syarikat di Jakarta, Indonesia. Dia pulang saja, dia keluar dari Indonesia, hancur Indonesia. Demonstrasi bermula di Indonesia. Kerajaan yang kuat di Indonesia, yang selama ini bersama dengan Malaysia mempertahankan Selat Melaka, kerajaan itu dilemah dan dikompromikan sehingga mereka terpaksa tunduk kepada Amerika Syarikat melalui kemasukan agensi paling utama Amerika Syarikat yang bernama IMF. Di Malaysia, serangan yang sama mau dilakukan pada tahun 97 dengan memasukkan IMF, menggunakan manusia keparat. Ini yang Ibrahim. Masa itu saya studi politik, sempat juga jadi studi politik kepada orang keparat. Tidak. Ya, tetapi gagal karena kita ada seorang pemimpin besar yang bernama Mahathir bin Mohamad yang mempertahankan marwah. Sebab itu dendam mereka kepada Malaysia tak selesai. Sebab itu manusia bernama Wolfowitz ini dipertahankan oleh Anwar habis-habisan. Sebab itu bila Anwar Ibrahim keluar dari penjara pergi Munich, Jerman, orang pemimpin utama Amerika Syarikat yang pertama yang sampai ke Munich secara pribadi berjumpa dengan Anwar Ibrahim adalah manusia yang sama yang menjahanamkan Irak dan menjahanamkan Indonesia. Paul Wolfowitz. Gambar kita dapat itu pun tak percaya. Tak apa. Tolak tepi yang itu. Bau-bau ini apa Anwar Ibrahim?
dia membuat satu kenyataan yang tak pernah dibuat oleh mana-mana pemimpin Islam dalam dunia ini. Apa dia? Mempertahankan Israel. Dia mempertahankan secara terbuka kerajaan Israel. Mengapa dia buat kenyataan itu? Mengapa dia sanggup membuat kenyataan yang tidak ada mana-mana pemimpin Islam dalam dunia ini, juga pemimpin-pemimpin bukan Islam yang mempertahankan semangat kemanusiaan, yang sanggup untuk mengeluarkan kenyataan mempertahankan Israel. Tetapi manusia ke barat ini yang bernama Anwar Ibrahim sanggup untuk mengeluarkan kenyataan secara terbuka mempertahankan Israel. Karena apa? Karena dia mau mendapatkan dukungan kelompok-kelompok yang menjadi musuh kepada kita. Mengapa mereka menjadi musuh kepada kita? Sebab kita sebuah kerajaan yang kuat, yang mempertahankan kedaulatan dan kebebasan kita untuk tidak tunduk kepada mana-mana kuasa asing. Sebab itu mereka memusuhi kita. Sebab itu kelompok Yahudi dan Zionis ini mau merosakkan kita. Mereka menggunakan seluruh kekuatan yang ada untuk merosakkan kita, karena kita satu-satunya negara dalam dunia ini yang dipimpin oleh pemimpin Islam bersama-sama dengan pemimpin bukan Islam yang mampu untuk berdiri tegak mempertahankan marwah kita untuk tidak digunakan. Saya nak bagi tahu, kita bukan pro China atau anti Amerika Serikat. Walaupun secara hakikatnya memang kita dalam Asia, kita mesti mempertahankan negara-negara Asia. Tetapi yang paling pokok, yang paling penting, sikap yang diambil oleh kerajaan ini, oleh pemimpin-pemimpin kerajaan ini, sejak daripada Dr. Mahathir Mohamad yang sanggup mempertahankan dirinya, dicaci, dimaki, dihina, diugut, mau dibunuh dan sebagainya oleh kelompok-kelompok Yahudi ini karena mempertahankan sikap itu. Sikap itu diteruskan, dipertahankan sehingga ke hari ini oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak Ali. Kenapa kita boleh bertahankan? Kerana kita kuat. Kerana Perdana Menteri hari ini menguasai parlimen yang besar, majoritinya. Sebab itulah setiap gerakan yang mereka lakukan ini ialah untuk melemahkan kerajaan ini, untuk melemahkan Perdana Menteri. Bukan kerana Anwar. Jangan nak perasan lah yang bicara, yang pas, yang dia. Bukan kerana mereka sayang Anwar, tapi kerana kepentingan mereka sendiri. Mereka menggunakan Anwar dan manusia keparat yang bernama Anwar Ibrahim ini. Dia tahu, Anwar tahu permainan ini, Anwar tahu percaturan ini, Anwar tahu perhitungan ini. Tetapi dia sanggup melakukan. Kerana apa saudara? Kerana dia sudah rakus kuasa, dia terdesak, dia desperado. Dia sekarang bukan sekadar jual agama dia, jual bangsa dia, jual negara dia. Dia jual rantau ini, saudara. Seluruh kedaulatan dan marwah dan keamanan dan keselamatan rantau Asia ini dijual oleh manusia keparat bernama Anwar Ibrahim ini hanya kerana dendam kesumat tidak boleh. Ini pertarungan, ini perhitungan. Sebab itu bila bersih turun di dalam mereka, hari ini turun hari yang sama CNN, Al Jazeera, BBC, Reuters, AFP, AP, MSNBC, CNBC, semua media-media yang kesemuanya termasuk Al Jazeera, saya sebut Al Jazeera Inggris juga sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok Zionis. Kesemua mereka bersama untuk memalukan, merosakkan imej negara yang telah dibina oleh Anwar Ibrahim, untuk merosakkan. Ini perancangan. Dan mereka tidak berdiam diri. Mereka akan terus. Anwar terus melangkah sekarang. Dia melangkah bukan untuk pilihan raya. Bukan untuk pilihan raya. Bersih 3 ini digunakan aja. Kalau untuk pilihan raya, tadi kita dengar SPR Malaysia Main bagi tahu 8 yang bersih 2 minta 7 kita bagi. Apa yang salah? Tak ada masalah. Ini bukan untuk pilihan raya. Anwar lakukan ini kerana dia tahu dia tak boleh menang pilihan raya. Dia tahu yang itu saya pun tahu. Sebab saya susah politik Anwar. Saya yang ambil arahan langsung daripada Anwar daripada penjara. Daripada hari pertama Pakti Keadaan ditubuhkan, mana serangan yang nak dibuat,
mana gerakan yang perlu dilakukan, apa demonstrasi di mana, cara macam mana, ke semua arahan tersebut Anwar beri kepada saya, bukan pada orang lain. Saya tahu dan saya juga tahu apabila Datuk Najib naik jadi Perdana Menteri, sudah hampir menjadi Perdana Menteri, Anwar juga berkira gelabah dan berkira-kira untuk melakukan apa saja untuk tidak memberikan laluan Datuk Najib. Saya tahu, sebab saya bersama dia. Dia membuat macam-macam kebagi Indonesia, cari kiai, pesantren, macam-macam yang dibuat. Dah sampai pun ke Sri Perdana, jumpa Pak Allah. Malah kalau saudara masih ingat, seminggu sebelum Pak Allah letak jawatan sebagai Perdana Menteri, Anwar berjumpa dengan Pak Allah di sebuah pondok di Hulu Langat, menggunakan connection pondok untuk mendapat duduk bersama dengan Pak Allah. Ini pun langkah beliau yang terakhir untuk cuba memastikan dia bagi tahu Najib tidak Datuk Najib anak Tuan Razak yang punya keupayaan dan kemampuan untuk dia tahu kenapa. Sebab itulah Anwar dah tahu game over. Dia tahu yang sebab itulah dia mau ganapkan negara ini. Dia bukan mau masuk pilihan raya sebagai anak jantan dan petani. Dia mau ganapkan negara ini. Dia mau rosakkan negara ini. Dia mau negara ini lemah dan hancur dan hina dan rosak sehingga habis segala-gala kekuatan yang ada yang dibina dan dipertahankan oleh Allah. Sebab itu saudara saya sekalian, kami berhimpun hari ini. Kami datang di lembah pantai malam ini. Kami pergi ke setiap tempat. Selagi ada kudrat dan badan kami, selagi ada darah mengalir di dalam tubuh kami, ada suara yang boleh kami keluarkan, kami bersumpah, kami berjanji, kami akan pergi seantero negara ini untuk mempertahankan marwah negara ini daripada manusia purhaka dan manusia. Dan saya ajak kawan-kawan saya di lembah pantai. Saya tahu ramai yang datang, yang masih lagi bersama PKR, anak-anak muda, pelajar-pelajar industri. Saya nak beritahu saudara, jangan diperalatkan oleh purhaka. Jangan. Kalau saudara tak masuk UMNO tak apa, saudara tak bersama Barisan Nasional tak apa. Saya bukan nak ajak saudara untuk mempertahankan UMNO dan Barisan Nasional. Yang itu orang UMNO, orang Barisan Nasional. Orang UMNO, orang Barisan Nasional punya kekuatan. Itu kekuatan politik yang mereka boleh lakukan. Yang saya nak ajak kawan-kawan saya, dalam parti, luar parti, pelajar-pelajar universiti, anak-anak muda, untuk bersama-sama kali ini dalam PRU ini bukan perhitungan parti, ini perhitungan untuk kita mempertahankan negara kita yang diasaskan oleh bapak-bapak pengasas negara kita, Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Tang Cheng Lock, Tun Tang Susin, Tun Biti Sambantang, Tun Manika Wasagam, ke semua mereka, dan juga yang di Sabah dan di Sarawak, mereka pengasas-pengasas negara kita. Sejak dipacak dengan semangat kemerdekaan, dipacak panji dengan maruah kemerdekaan dalam negara ini, saudara, satu saat pun, satu inci pun negara ini tidak pernah tunduk dan khianat dan menjadi bangsat, menjadi perkakas kepada mana-mana kuasa asing. Ini wajib kita pertahankan, dan untuk mempertahankannya wajib untuk kita perang habis-habisan manusia derhaka dan pengkhianat yang bernama mereka. Ini mana perjuangan? Ini mana perjuangan? Kalau sebelum ini saudara tak nampak jelas, malam ini sepatutnya jelas. Berbelas yang dah bagi tahu. Dari setiap aspek, semua aspek, daripada dalam Malaysia, luar Malaysia, daripada Indonesia sampai Amerika Syarikat, ke Jamban pun ada. Semua aspek. Kalau saudara masih lagi buat peka, buat tuli, tolak ke tepi, tak mau bersama kita untuk pertahankan negara. Kita bukan suruh pertahankan mana-mana parti atau individu. Pertahankan negara. Kalau selepas ini saudara masih lagi terus untuk mengambil sikap bermusuh dengan kita, maknanya kamu mengambil sikap untuk bermusuh dengan negara ini. Kamu mengambil sikap untuk bermusuh dengan bapak-bapak pengasas negara ini. Dan kalau itu sikap yang kamu ambil, kamu dengar baik-baik. Dengan segala semangat, dengan segala rekod, dengan segala perjuangan yang kita pernah lalui, kita akan gunakan seluruh kekuatan yang ada pada kami ini, bersama-sama dengan setiap jiwa dan individu dan organisasi yang bersama-sama dengan kita untuk mempertahankan negara ini. Kita akan berdepan dengan kamu dan kita akan perang kamu habis-habisan sehingga kita menang.
Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Tibai, tibai! Tibai Anwar! Tibai, tibai! Tibai Anwar!